Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa wa intifa' wa ifadata wal istifadata wal hasanata mansuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa dilalata ala al-huda ibtigha'a mardati wa thawabi wa qurbi subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah hari ini kita sambung lagi ulang kaji bab puasa daripada kitab Al-Aham min at-Taqdirat As-Sadidah karangan guru kita Habib Hasan Al-Kaf hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid daraini amin. Dan telah kita masuk pada perbincangan seterusnya, iaitu jenis-jenis berbuka puasa bi'atibari aqsamul iftar bi'atibari ma yazam bisababihi, iaitu jenis-jenis buka puasa yang mewajibkan kita sesuatu. Dengan mana bila kita berbuka puasa, ada waktu kita wajib bayar fidyah dan kita kena qada. Ada waktu kita tak perlu bayar fidyah dan tak perlu qada. Ada waktu kita perlu bayar fidyah tapi tak perlu qada. Ada waktu kita perlu qada sahaja dan tak perlu bayar fidyah. Ada 4 keadaan. Okay, yang pertama ma yazam fihi al-qada wal fidyah. Yang pertama, bila kita berbuka puasa, kita wajib qada puasa tu. Dan juga kita wajib bayar fidyah. Ini berlaku pada 2 golongan. Yang pertama, al-iftar li khawfin ala ghairih, ka fitril hamil li khawfiha ala janiniha wal murdi' li khawfiha ala radi'iha. Yang pertama, seseorang tu berbuka puasa sebab dia takut bimbang ke atas keselamatan orang lain, ke atas orang lain. Contoh perempuan yang hamil, tak, dia berbuka. Kita tanya dia sebab apa berbuka. Dia berbuka sebab dia takut memberi kesan kepada janin dalam perut. Tak, mungkin sakit, mungkin akan gugur dan sebagainya. Waktu tu dia berbuka untuk menjaga kesihatan, keselamatan baby yang ada dalam perut. Jadi dia berbuka untuk orang lain, bukan untuk diri dia. Ataupun orang yang murdi', orang yang menyusu. Tak, dia berbuka sebab takut kalau tidak berbuka susu tidak ada. Bila tidak ada susu maka bagi mudarat kepada anak. Jadi dia berbuka untuk apa? Untuk tujuan orang lain, nak menjaga kesihatan, keselamatan orang lain. Ketika itu, perempuan yang jenis lagu ni, ketika itu wajib dia qada puasa dia nanti yang dia berbuka tu lah, dan juga kena bayar fidyah. Dan kita akan beritahu lepas ni fidyah itu apa. Okay. Sebab apa wajib bayar qada, perlu qada dan juga fidyah? Sebab kaedah fiqhiyah sebut lianna kulla fitrin irtafaqa fihi syakhsan fayajibu fihi al-qada wal fidyah. Ni kaedah. Mana-mana pembukaan puasa, mana-mana buka puasa yang daripada buka puasa tu 2 orang dapat manfaat, maka ketika itu wajib qada dan juga fidyah. Kat sini ada 2 orang dapat manfaat. Pertama, perempuan tu sendirilah. Tak, bila dia berbuka, sama dia dah hamil ataupun dia sedang menyusukan anak, dia berbuka, dia dapat manfaat. Apa manfaat dia? Manfaat dia boleh berbuka, boleh makan. Dalam masa sama ada orang lain juga dapat manfaat, iaitu anak dia. Kalau nak menyusu ataupun janin dalam perut tu. Kalau sedang hamil. Jadi sekarang ni telah berlakunya satu buka puasa yang daripada buka puasa itu 2 orang dapat manfaat. Iaitu mak tu sendiri sebab dia ada dapat manfaat daripada berbuka, boleh makan dan sebagainya. Yang kedua, anak tu dapat manfaat daripada pembukaan si maknya. Ketika itu wajiblah bagi mak nanti kena qada balik puasa yang telah dia bukakan pada hari itu dan juga kena bayar fidyah. Selesai kat situ. Okay. Adapun kalau dia berbuka khaufan ala anfusihima, dia berbuka tu orang yang menyusukan anak ataupun orang yang mengandung. Dia berbuka tu bukan sebab takut ke atas orang lain semata-mata, bukan takut ke atas anak semata-mata, malah dia takut ke atas diri dia. Takut kalau terus puasa boleh mudarat pada diri dia dan juga mudarat pada anak dia. Jadi dia berbuka, dia takut kepada 2 golongan. Pertama, diri dia sendiri, dia tak makan, dia sendiri mudarat. Orang yang sedang berpuasa tu, orang yang hamil tu, orang yang sedang menyusu tu, dia sendiri akan mudarat. Dalam masa yang sama akan beri kesan kepada anak dalam perut ataupun anak yang di luar yang perlu kepada susu. Jadi dia berbuka disebabkan risau ke atas kesihatan, keselamatan 2 golongan. Ketika itu tidak wajib bagi perempuan tu kecuali qada sahaja, tak perlu bayar fidyah. Sebab apa? Sebab kaedah tersebut
Kalau bertembung mani', perkara yang menuntut untuk bayar fidyah, dan juga perkara yang bila idza jutama'a mani'un wa muqtadin, kalau bertembung mani' iaitu perkara yang menghalang daripada bayarnya fidyah, dan juga perkara yang menuntut untuk bayarnya fidyah, ketika itu kita beratkan al-mani' alal muqtadi, kita beratkan perkara yang menghalang daripada kita bayar fidyah daripada perkara yang menuntut untuk kita bayar fidyah. Macam mana cerita dia? Macam ni. Kita sebut tadi bila kita takut ke atas orang lain maka kena bayar fidyah dan juga qada. Jadi perempuan tu ketika dia berbuka dia takut ke atas orang lain, dia takut ke atas keselamatan anak dia, kesihatan anak dia. Tak. Daripada situ ada tuntutan untuk dia kena bayar fidyah. Sebab dia hanya dia takut kepada orang lain, dia takut kepada keselamatan orang lain. Ketika itu kena bayar fidyah. Okey, dalam masa yang sama dia takut juga ke atas diri dia, kesihatan diri dia. Itu penghalang daripada dia wajib bayar fidyah. Takut ke atas diri dia sahaja, takut ke atas keselamatan diri dia tu dia anggap sebagai mani', perkara yang menghalang daripada dia tu wajib bayar fidyah. Jadi dah bertembung sekarang ni. Muqtadi, perkara yang menuntut untuk bayar fidyah, dan juga mani'un, perkara yang menghalang untuk bayar fidyah. Bila bertembung dua ni maka kita beratkan belah al-mani', perkara yang menghalang daripada bayarnya fidyah, maka kita sebut tidak wajib bagi perempuan itu bayar fidyah, malah hanya wajib qada puasa sahaja. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita berbuka. Kita sebut ada 4 keadaan tadi. Yang kedua, kita berbuka. Yang kedua ni apa? Ni yang kedua, keadaan yang kedua lah. Yang wajib kalau kita berbuka kita bayar fidyah dan juga qada. Iaitu al-iftaru ma'a ta'khiril qada ma'a imkanihi hatta ata ramadhanun akharu bighairi udhrin. Okey, apa tu? Dia berbuka puasa lah. Bila dia buka puasa, contoh Zaid berbuka puasa tahun ni. Contoh 10 bulan dia tak puasa. Dia tak puasa dia qada. Tapi dia lambat qada. Dia tak qada. Sedangkan dia boleh qada. Tak sakit apa. Dia tak qada sampailah masuk Ramadan akan datang. Ketika itu dia kena 2 perkara. Pertama kena qada. Bila kena qada? Bila habis Ramadan yang akan datang tu, dia puasa lah Ramadan tu penuh. Lepas tu dia kena qada puasa Ramadan 10 hari bulan yang dia tinggal tahun lepas tu. Satu. Yang kedua, dia juga wajib bayar fidyah. Wajib apa? Wajib bayar fidyah. Okey. Apa fidyah? Muddun wahidun likulli yawmin min ghalibi qutil balad wa taqarraru al-fidyatu bi taqarrudi as-sinin. Fidyah ialah 1 mud lah, 1 cupak ni. Dalam 71 gram lebih kurang. Daripada makanan asasi, dia kena bayar kepada orang fakir miskin lah. Ketika itu dia kena bayar kepada orang fakir miskin. Jadi orang yang lambatkan puasa, dia berbuka tahun ni. Zaid tadi kita sebut dia 10 hari bulan dia tidak berpuasa, sengaja berbuka, jadi kena qada. Lepas Ramadan ni dia tidak qada sampailah masuk Ramadan akan datang. Ketika itu kita sebut wajib bagi kamu qada puasa 10 hari bulan yang kamu tinggal tadi tu pada lepas habis Ramadan yang kamu puasa ni lah. Satu. Yang kedua, kamu kena bayar fidyah. Dan fidyah tu berulang dalam mazhab Syafi'i kalau berulang tahun. Contoh tahun ni dia tinggal, tahun depan masuk Ramadan baru, dia tak qada lagi. Okey. Masuk tahun depan lagi, 2 tahun dah tak qada lagi. 3 tahun dah tak qada lagi. Jadi masuk dah 3 Ramadan dah. Ramadan yang pertama ni dia tinggal lah. Ramadan kedua, Ramadan ketiga, Ramadan keempat. Bila Ramadan keempat 3 tahun dah dilambatkan untuk qada puasa dia tu. Waktu tu kita sebut qada hanya sekali sajalah sebab kamu tinggal 3 tahun lepas tu, 4 tahun lepas tu hanya sehari. Jadi qada puasa sehari saja. Cuma fidyah tu berbilang-bilang, bertambah lah. Jadi kena bayar 3 mud. 3 mud lebih kurang berapa? 700 gram darat dengan 3 lah. 7, 14, 21, 200. 7, 14, 21, 2 kilo, 2.1 kilo. Kalau pindah boleh duit tu mungkin dalam RM6, RM8 lah. Okey, selesai kat situ. Okey. Yang kedua pula, ma yazam fihi al-qada' dun al-fidyah. Ada orang kalau dia berbuka wajib dia qada' sahaja, tak perlu bayar fidyah apa-apalah. Okey. Siapa? Kal mughma alaih, orang yang pengsan. Tak. Kalau kena gaya, orang yang pengsan ni batal puasa dia. Bila kalau sengaja sengaja pengsan dan juga beramal jami'an nahar. Pengsan tu pula daripada awal pagi sampai ke maghrib.
Dan kita dah sebut dah khilaf antara Ibnu Hajar, Imam Ramli dan sebagainya. Yang penting kalau terbatal puasa dia dengan cara pengsan, waktu tu dia nanti kena qada saja, tak perlu bayar fidyah. Yang kedua, orang yang lupa niat pada waktu malam. Pagi tu dia kena imsak. Nanti dia kena qada saja, tak perlu bayar fidyah. Kemudian wal muta'addi bi fitrihi bi ghairi jima', orang yang sengaja berbuka lah. Malas nak puasa, sengaja berbuka. Ketika itu nanti dia hanya kena qada sahaja, tak perlu bayar fidyah. Itu golongan kedua, iaitu golongan yang wajib qada sahaja, tak perlu bayar fidyah. Golongan yang ketiga, ma yazam fihi al-fidyatu dunal qada, wajib fidyah sahaja, tak perlu qada. Golongan ketiga, wajib fidyah sahaja, tak perlu qada. Ka syaikhin kabir, orang yang dah tua lah. Syekh ni ma jawazal arba'in, yang lebih umur 40 tahun lah. Yang penting dia lebih umur 40 tahun, dalam masa sama memang tak mampu untuk puasa. Kita ini 40 tahun pun boleh lagi puasa. Masuk kat sini syaikhin kabir, orang yang tua, orang yang lebih umur 40 tahun ke atas, dalam masa sama tidak mampu puasa. Doktor sebut kalau puasa menyebabkan mudarat, kematian, makin sakit, lambat sembuh dan sebagainya, ataupun menyebabkan masyaqqah syadidah la tuhtamal, satu kesusahan yang terlalu berat, yang kita tengok pun rasa kesian kawan tu kalau dia puasa. Dan ketika itu dia wajib bayar fidyah sahaja, tak perlu untuk qada, sebab memang tak mampu untuk qada. Begitu juga orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Contoh orang yang sakit asma lah, guna inhaler, maka pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan batal kalau guna inhaler. Dan kita akan sebut secara terperinci lah dalam satu live yang khusus tentang masalah inhaler, insya-Allah. Ala kulli hal, kita sebut kalau guna inhaler batal puasa dia. Dan kalau dia tu jenis asma setiap hari, tidak ada harapan untuk sembuh, wajib ketika itu dia bayar fidyah saja, tak perlu qada. Cuma bila nak bayar fidyah, memadai bayar fidyah semata-mata dah masuk maghrib. Contoh hari ni 1 Ramadan, hari ni malam malam 1 Ramadan, esok kita puasa 1 Ramadan lah. Jadi orang ni memang tidak mampu puasa, sebab dia orang yang dah tua sangat, 80-90 tahun, tak mampu puasa, doktor tak bagi. Dan ketika itu bila masuk maghrib hari ni dah boleh bayar fidyah. Tak boleh bayar sebelum, tak masuk maghrib lagi. Tak boleh bayar dah, kena masuk maghrib dulu untuk hari ni. Lepas tu dia bayar fidyah. Bayar fidyah sebab apa? Sebab dia tak puasa esok hari. Lagu tu. Jadi masuk waktu untuk bayar fidyah bermula maghrib. Esok 1 Ramadan, maghrib ni dah masuk dah waktu untuk bayar fidyah. Bayar fidyah sebab apa? Sebab untuk tak nak puasa esok hari. Sebab aku tak mampu puasa esok hari. Okey. Itu cerita dia. Lepas subuh, hari lepas sahur tu boleh bayar, tak ada masalah. Cuma waktu awal masuk itu ialah ketika maghrib. Okey, yang keempat ialah ma la yazam fihi al-qada' wal al-fidyah. Golongan yang keempat ialah golongan yang tidak wajib qada' puasa kalau dia berbuka, dan juga tidak wajib bayar fidyah. Ka fitril majnuni ghairi muta'addi bi jununih. Orang yang gila yang berbuka, tak. Orang yang gila orang yang gila yang tidak sengaja gila. Kita sebut sebelum ni, kalau Zaid puasa, tak, pukul 12 tu jadi gila, Allah Ta'ala takdirkan dia jadi gila. Ketika itu batal puasa dia. Gila walaupun sesaat, dalam tengah puasa batal puasa. Cuma kena qada' tak perlu qada'. Dalam masa sama tak perlu bayar fidyah. Jadi orang yang ditakdirkan Allah Ta'ala untuk gila pada siang bulan Ramadan, kita sebut batal puasa kamu, dan bila kamu sembuh nanti tak perlu qada' dan tak perlu bayar fidyah. Berbeza kalau sengaja gila dia sebut batal puasa juga. Berdosa perbuatan kamu tu, sengaja ambil ubat gila, tak sengaja menjadikan diri tu gila, dan nanti bila dah sembuh kena qada' sebab sengaja gila. Ni kita sebut tidak sengaja ni, tak perlu qada', tak perlu bayar fidyah. Selesai kat situ. Kemudian kita masuk halatu wujubil qada' mal imsak ila al-ghurub. Tu. Tapi mufti wilayah kata boleh pakai inhaler. Tak apa, nanti kita buat satu video khusus pasal inhaler ni. InsyaAllah. Kita gunakan kitab ni, Ithaful Anam bi Ahkamus Siyam. Kita tengoklah rujukan-rujukan lain daripada fatwa-fatwa negeri di Malaysia, juga kitab-kitab ulama yang muasarah, fatwa Darul Ifta, Mesir dan sebagainya. InsyaAllah. Tapi sekarang ni tak sempat masa. Kita buat video khusus insya-Allah. Halatu wujubil qada' mal imsak ila al-ghurub sittun. Ni masuk perbahasan yang baru, keadaan-keadaan yang mewajibkan kita qada' dalam masa yang sama
kita wajib menahan diri daripada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Daripada start kita batal puasa sampailah maghrib. Walaupun kita dah batal puasa, kita kena buat sebiji macam orang puasa. Wajib ketika itu. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh bersetubuh, tak boleh masukkan air dalam rongga, tak boleh sengaja muntah. Kalau buat juga perkara-perkara yang membatalkan puasa ni, sedangkan puasa kita dah batal ni, hukum dia haram dan berdosa. Sebab tidak menghormati bulan Ramadan. Jadi 6 keadaan. Kita wajib qada dan wajib imsak. Sampailah waktu maghrib, sampailah waktu berbuka. Ada 6 perkara. 6 perkara ni disebut oleh Syekh hanya berlaku pada bulan Ramadan. Sebab kehormatan bulan Ramadan. Bulan lain tidak berlaku lah. Kewajipan imsak menahan diri sampai ke maghrib tu tidak berlaku pada bulan lain. Hanya berlaku pada bulan Ramadan. Yang pertama, ala muta'addin bi fitri. Orang yang sengaja berbuka 3 Ramadan, tak bangun pagi dalam pukul 11 dia bangun lambat, dia tak sahur, tapi dia niat malam lah. Jadi dia lapar, dia sengaja berbuka. Kita sebut bila kamu berbuka pukul 11 tu batal lah puasa kamu tu. Okey. Dan berdosa perbuatan kamu tu. Dan kena qada nanti. Dalam masa yang sama, haram bagi kamu untuk makan buat kali kedua, untuk minum buat kali kedua, untuk bersetubuh dengan isteri, untuk masukkan air ke dalam hidung dan sebagainya. Ustaz, puasa saya dah batal. Ya, puasa kamu dah batal. Cuma disebabkan kamu sengaja melawan syarak, maka syarak beratkan hukum mengatakan wajib kamu menyerupai orang yang berpuasa. Kena buat sebiji macam orang yang berpuasa. Perkara-perkara makruh pun makruh kamu buat. Okey, yang pertama. Yang kedua, ala tarikin niyati lailan walau sahwan. Bagi orang yang meninggalkan niat pada waktu malam, niat puasa lah. Walaupun tertinggal niat tu secara lupa. Dan kita sebut mazhab Syafi'i memang wajib niat pada setiap malam. Okey. Dan kita sebutlah boleh taklid ikut pendapat Imam Malik. Pada awal Ramadan tu kita niat apa? Niat sebulan terus. Dan kalau kita lupa juga nak ikut taklid Imam Malik pada awal Ramadan untuk niat sebulan, tak. Kita boleh taklid ikut Imam Abu Hanifah yang membenarkan untuk kita niat pada waktu pagi. Tak, hari ke-10 Ramadan tu lupa nak niat pada waktu malam. Di sisi Imam Syafi'i puasa kamu tidak sah. Dalam masa sama kita lupa nak niat sebulan pada awal Ramadan. Di sisi Imam Malik puasa kamu tidak sah. Ada satu mazhab lagi. Mazhab Imam Abu Hanifah yang membenarkan kita puasa pada waktu, yang membenarkan kita niat puasa pada waktu pagi. Dia tak. Ustaz, kita duk main campur mazhab. Tak campur mazhab apa ni? Kalau perasan dalam kitab fiqh, ulama Syafi'i kita tidak datangkan pendapat luar daripada mazhab kecuali kerana hajat. Jelas tak? Dalam bab air 2 kullah, tak 2 kullah. Kalau masuk air semata-mata masuk najis, air kurang 2 kullah, tak 217 2 kullah, kurang betul 200 liter contoh. Semata-mata masuk najis akan jadi najis sekalipun tidak berubah bau, rasa dan warna. Tiba-tiba Imam Bajuri sebut apa? Sewajarnya siapa-siapa yang susah tak ada air apa semua ikut pendapat Imam Malik yang mengatakan air yang sedikit kalau masuk najis lagi mana tidak mengubah warna atau bau atau rasa maka kekal bersih, boleh buat wuduk, boleh buat mandi wajib. Itu mazhab Syafi'i kalau perasanlah. Tak semua tempat dia datangkan pendapat luar. Tapi ada tempat yang dia datangkan juga pendapat luar. Apa faedah dia datangkan pendapat luar tu? Dalam Nailul Rajak qala Syarqawi, sekian pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Malik dan sebagainya, untuk kita taklid pendapat mereka kalau kita diuji dengan kesusahan, terlupa niat pada waktu malam dan sebagainya. Okey, jadi kalau ikut pendapat Imam Syafi'i, kalau kita terlupa niat pada waktu malam, maka puasa kita batal. Puasa kita apa? Puasa kita tidak sah pagi tu. Walaupun macam tu wajib kita menahan diri daripada subuh tu sampai ke maghrib, sama macam orang yang sedang berpuasa, tak boleh berbuka, tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh berjimak, tak boleh masukkan sesuatu perkara dalam rongga dan sebagainya. Yang ketiga, ala man tasahhara dhanna baqa al-layl wa bana khilafu. Ni. Siapa dia ulaqal ni? Sabarlah. Ala man tasahhara dhannan baqa al-layl fa bana khilafuhu. Bagi orang yang bersahur apa tu? Dah mak. Boleh call. Semula. Ala man tasahhara dhannan baqa al-layl. Orang yang bersahur, dia sangka dalam 90% 80% dia dhan malam masih ada, malam masih kekal. Bila malam masih kekal, dia bolehlah bersahur. Tak. Jadi dia bangun-bangun tengok jam pukul 3 pagi. Dia pun ajak bini dia apa? Bersahur. Ajak bini dia bersahur. Sebab tengok jam baru pukul 3. Dia lupa nak apa?
nak tengok tingkap, nak tengok apa tu keadaan luar, nak selok apa tu lansir lah, tengok luar tu siang ke belum. Jadi dia bersahur dalam pukul 3 pagi tu. Lepas bersahur kenyang apa semua tu tak? Dia pun tengok lansir, dia buka lansir. Sedar-sedar ketika buka lansir tu matahari dah naik dah. Rupanya dah pukul 12. Jam dia tengok tadi salah. Jelas. Yang betulnya pukul 12 dah. Kita sebut puasa kamu batal. Sebab kamu makan pada siang bulan Ramadan. Jelas tak? Cuma wajib bagi kamu untuk imsak, menahan diri daripada makan dan minum daripada saat itu sehinggalah ke maghrib. Buat macam orang yang berpuasa juga dan nanti kena qada balik puasa tu. La ibrata bidzanni al-bayyin khata'uh. Tu kaedah fiqhiyah. Yang keempat, alaman aftara dhannan al-ghurub fabana khilafuh. Ni lawan daripada yang atas tu. Zaid bangun-bangun tidur tengok jam pukul 9 malam. Pukul apa? Pukul 9 malam. Dia lupa nak pergi selak lansir rumah dia. Jadi dia makan lah 9 malam. Dia dah lebih waktu isyak sangat dah. Bukan maghrib, isyak dah. Masuk waktu isyak, lebih waktu isyak dah. Mungkin orang dah habis apa? Dah habis tarawih ataupun sedang tarawih. Jadi dia berbuka. Tiba-tiba kawan dia masuk bilik tu kata, kamu tak puasa ke hari ni? Aku puasa. Sekarang dah pukul 9 aku buka lah. Tak. Kawan dia sebut apa? Jam kamu tu salah. Sekarang ni baru pukul 5 petang. Kawan tu pun kita tengok kat luar. Sungguh lah 5 petang. Orang duk main futsal lagi kat bawah tu. Tak. Kat padang tu. Okey, ketika itu wajib bagi dia untuk imsak. Walaupun berbaki untuk berbuka tu mungkin dalam setengah jam lagi. Dia makan dah. Sebab dia sangka waktu maghrib dah masuk. Tiba-tiba salah. Baki nak ke maghrib tu setengah jam lagi. Setengah jam tu wajib dia imsak. Buat macam sebiji macam puasa. Dan nanti kena qada balik sebab puasa kamu dah batal. Yang keenam. Ala man bana lahu yaumu 30 Sya'ban annahu min Ramadan. Wajib qada dan juga wajib imsak bagi orang yang apa? Sangka 30 Sya'ban tu sebagai 30 Sya'ban sedangkan itu dah 1 Ramadan. Malam ni apa? Malam ni malam 30 Sya'ban lah. Malam 30 Sya'ban kita sebut lagu tu. Tak. Jadi esok pagi 30 Sya'ban. Zaid menyangka lagu tu. Zaid menyangka malam ni 30 Sya'ban. Esok pagi 30 Sya'ban. Sebab bulan Islam start dengan malam dulu. Okay. Zaid menyangka malam ni 30 Sya'ban. Esok ialah 30 pagi esok ialah pagi 30 Sya'ban. Jadi masuk pagi esok dia tak puasa lah. Sebab 30 Sya'ban tak wajib puasa. Puasa wajib 1 Ramadan. Dia pun makan pagi tu. Bila makan apa semua, tiba-tiba datanglah kawan Zaid ni. Nama dia Abu Bakar beritahu kepada Zaid hari ni dah 1 Ramadan. Kenapa kamu tak puasa? Zaid pun tepuk dahi lah. Aku ingatkan 30 Sya'ban. Sebab tu aku tidak puasa. Sedangkan dah memang 1 Ramadan. Dah memang di isytihar kat TV dan sebagainya. Memang masuk 1 Ramadan. Ketika itu Zaid daripada start dia makan tu batal lah. Dan dia wajib menahan diri daripada makan dan minum, daripada berjimak, daripada bersetubuh, daripada buat perkara-perkara yang membatalkan puasa daripada saat itu sampailah ke maghrib. Sebiji macam orang yang berpuasa. Dan nanti dia kena qada puasa tu. Yang keenam. Ala man sabaqahu ma'un ghairu masyru'in ghairu ma'murin bihi min madmatin aw istinsyaqin aw ghuslin. Yang keenam apa? Orang yang termasuk air ke dalam rongga, ke dalam perut, ke dalam dimag, otak dia. Dia berpunca daripada perkara-perkara yang tak dituntut oleh syarak. Ada saja-saja berqamar, syarak tak tuntut, syarak tak suruh, saja-saja berqamar ni. Kalau bukan untuk wuduk dan juga mandi wajib. Sunat dalam mandi wajib tu sunat berwuduk dulu tak? Apa tu kita sebut tadi? Masuk air daripada perkara yang tidak dituntut, saja-saja berqamar ataupun berqamar dalam wuduk cuma dah kali yang keempat. Ataupun dia mandi wajib dalam keadaan berendam dan dia tahu kalau berendam memang masuk air ke dalam apa tu rongga dia. Perkara-perkara yang tak dituntut oleh syarak. Dia buat perkara-perkara tu akhir sekali masuk air atau sama ada masuk sengaja buat masuk lebih-lebih lagi dah batal ataupun termasuk batal juga kalau perkara yang dia buat tu tidak dituntut oleh syarak. Bila batal wajib bagi kamu menahan diri daripada saat batal tu sampai ke maghrib, buat macam puasa, tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh bersetubuh, tak boleh buat perkara-perkara yang haram yang membatalkan puasa, tak boleh buat perkara-perkara yang makruh. Makruh bagi kamu buat perkara-perkara yang makruh daripada saat itu sampailah ke maghrib. Okey, sampai situ saja. Okey. Berapa dah jam? Okey, berhenti kat situ. InsyaAllah lepas ni kita sambung perbahasan yang terakhir insyaAllah. Sekali lagi habislah bab
puasa insya-Allah, dan kita masuklah kalau ada masa kita masuk iktikaf ataupun perbahasan mengenai solat tarawih, solat witir dan sebagainya. Adapun soalan daripada apa tu orang yang tengok live kita ni, siapa tadi nama? Nazatul Nurina. Tu. Nanti kita akan jawablah masalah inhaler pada satu posting ataupun satu live yang berasingan insya-Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.